أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك الحمد لله لا شريك له لا إله المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya dan dirahmati Allah SWT. Pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT, kerana Allah masih memberikan kesempatan untuk kita sehingga kita memasuki tahun 2023 ini dengan sehat walafiat, dipermudahkan urusan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, memasuki 2023 merupakan suatu nikmat yang besar. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kesempatan hidup maksudnya kesempatan untuk kita beribadah pada Allah SWT, menambah segala keperluan kita di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah atau membuatlah bekal. Sebaik-baik bekal kamu adalah takwa. Solat yang kita lakukan setiap hari, tuan-tuan dan puan, merupakan bekal yang sangat penting, yang memberikan jaminan untuk kita dapat lepas daripada jalan yang berliku yang kita hadapi dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Bahkan solatlah yang pertama sekali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salah. Amalan yang pertama sekali yang dikira pada hari kiamat kelak adalah solat. Sekiranya salat baik, maka baiklah semua yang lain. Sekiranya salat buruk ataupun tiada salat, maka segala yang lain pun tidak ada artinya. Bahkan dalam hadis dikatakan, sekiranya salat fardu yang kita laksanakan ini mengandungi kekurangan, kecacatan, maka Allah SWT menyuruh malaikat untuk melihat, untuk memerhatikan sekiranya ada solat-solat sunat yang pernah dilakukan oleh hamba ini untuk menyempurnakan. Jadi begitulah betapa pentingnya solat yang menjadi kunci kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tanpa menafikan kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, jihad, sedekah, tilawatul Quran dan sebagainya penting. Tetapi syarat asas yang perlu kita jaga, iaitu solat kita merupakan suatu ibadah yang tidak dapat diwakilkan. Bagaimanapun keadaan kita, sakitkah, sihatkah, tuakah, mudakah, kayakah, miskinkah, maka solat tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan hasil daripada kita menjaga solat kita. Allah menyebut dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu solat semuanya, wa salatul wusta, dan salat pertengahan. Salat pertengahan ini diartikan sebagai salat asar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga solat kita pada waktunya, sebab di antara amalan yang paling baik disebut oleh baginda SAW dalam hadis baginda SAW adalah as-salatu ala waqtiha.
As-salatu ala waqtiha itu salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu salat pada awal waktunya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, marilah kita mengambil kesempatan sempena memasuki tahun baru 2023 ini. Walaupun sebenarnya kita telah berazam bila kita memasuki tahun Hijrah 1444, kita berhijrah, kita telah berazam untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada salahnya bila memasuki tahun Masihi ini kita menoleh lagi, kita cuba melihat sejauh manakah azam yang telah kita catat, yang telah kita letak ke dalam hati kita ni untuk kita lakukannya, betul atau tidak, ataupun telah dilaksanakan atau tidak. Jadi ini merupakan masa untuk kita muhasabah. Bahkan sahabat Nabi ini setiap hari muhasabah, setiap hari muhasabah terhadap amalan-amalan kita, amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan. Sehingga dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah SWT. Jadi ini satu peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita sentiasa melihat, memperhatikan, menghitung amal-amal yang telah kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi pada tahun baru ini tentang hadis yang berhubung kait dengan berbuat baik terhadap keluarga dan pihak bapa. Dalam pertemuan lalu telah kita sebut tentang contoh yang disebut dalam hadis ini, bagaimana sahabat Nabi ini, itu Abdullah bin Umar, bersungguh-sungguh melaksanakan tuntutan hadis tersebut dengan memuliakan kawan kepada ayahnya. Kawan ke ayahnya termasuklah ahli keluarga kepada kawan ayahnya, itu orang Badui yang telah kita sebut pada temuan yang lalu, dengan memberikan sorbannya, bahkan menghadiahkan keledai tunggangannya. Untuk malam ini kita memasuki hadis yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qat walakin kana yukthiru dhikraha wa rubbama dhabah syatan thumma yuqatti'aha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iq Khadijah farubbama qultu lahu faka'anna lam yakun fid dunya amratun illa Khadijah fayaqulu innaha kanat wa kana li minha waladun muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, itu istri Rasulullah SAW, ia berkata, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun di antara istri-istri Nabi SAW sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah, istri Rasulullah juga, istri pertama Rasulullah SAW. Padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali, tetapi Nabi SAW sering menyebutnya. Rasulullah sering sebut sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Itu yang jadi Aisyah ini cemburu. Apa kehebatan Khadijah ini, dia kata. Dan kita tahu bahawa Rasulullah ni ketika dia berkahwin dengan Khadijah ni, dia tak kahwin lebih. Khadijah dia seorang. Dia ada seorang tu je. Selepas itu barulah dia kahwin yang kedua, terus bertambah. Kadang-kadang Nabi SAW menyembelih kambing, lalu memotongnya menjadi beberapa bahagian, lalu mengirimkannya kepada kawan-kawan Khadijah. Kadang-kadang aku berkata kepada Nabi SAW, seolah-olah tidak ada wanita lainkah di dunia ini selain Khadijah. Baginda lalu menjawab, sesungguhnya Khadijah itu demikian, disebutlah ini cara orang, kaza wa kaza, kanat wa kanat, dan hanya daripadanya lah aku mendapat anak. Itu rahsianya.
rahsia kenapa Rasulullah SAW ni selalu menyebut tentang Khadijah, tentang kelebihannya, ya. Jadi kita tengok daripada awal hadis ini, Aisyah ni ialah orang kahwin lebih daripada satu ni, ya, ataupun dia ada madu ni, memang akan ada cemburu, ya. Bukan nak kata ialah Nabi dengan isteri-isterinya mustahil mereka cemburu. Mereka isteri para Nabi, ataupun isteri sahabat yang 2-3 orang ni, tidak, sebenarnya itu adalah fitrah, semula jadi manusia sebenarnya. Tak kira dia isteri orang biasa, isteri Nabi, isteri sahabat, ulama, pasti ada cemburu. Cuma tahapnya berbeza-beza. Jadi di antara isteri-isteri Rasulullah ini ada di antara mereka ni rasa cemburu, tapi tidak menyebabkan mereka ni melakukan kejahatan. Kadang-kadang ada orang yang cemburu kepada isterinya, dia buat satu kejahatan terhadap isteri yang seorang lagi. Tetapi ini tidak. Dalam hadis ini diceritakan bagaimana Aisyah mengaku sendiri, dia kata, aku tidak pernah cemburu. Yang lain ni aku tak kisah, dia kata isteri yang lain tu, Hafsah, yang lain-lain lagi, banyak lagi yang lain, Musallamah, banyak 13 orang kalau gitu, tapi yang hidup dengan Rasulullah 9 orang. Jadi aku tak pernah cemburu kepada seorang pun di antara isteri Nabi kecuali Khadijah. Sebab aku cemburu. Yang pelik, Khadijah ni tak pernah dilihat oleh Aisyah, sebab memang dia masih kecil lagi, ataupun tak sempat hidup, belum lagi hidup. Aisyah ni belum lagi ada ketika Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah. Tak tengok-tengoklah. Jadi dia kata apa? Padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Tak pernah tengok. Tetapi kenapa perasaan cemburu tu ada dalam diri dia? Itu dia kata macam tu, ya. Sebab apa? Sebab Nabi ni sebut-sebut, selalu menyebut, sebut ini, sebut itu, Dia kata, dia tengok Khadijah, Rasulullah ni bila sembelih kambing, sembelih kambing je, potong beberapa bahagian ni, bagi kepada kawan Khadijah. Khadijah dah tak ada, bagi kepada saudara-saudara Khadijah, saudara-saudari lah, dia ada adik beradik, Khadijah ni, bagi kepada kawan-kawan rapat Khadijah. Jadi Aisyah pun tengok, perhati Khadijah ni, apa hal ni, kata, dia pun pelik. Jadi sehingga dia berkata kepada Nabi SAW, seolah-olah tidak ada wanita lain kah dunia ini selain Khadijah. Khadijah aja. Macam itu, apa Aisyah ni, itu fitrah manusia lah, dia macam tu. Sehingga Rasulullah ni, maksudnya dia tak diam. Rasulullah jawab lah. Dia kata, sunnah Khadijah itu demikian dia kata, ini dalam hadis sebut macam lah. Dia kata Khadijah ni orang yang memang dialah yang pertama sekali ketika aku diperintah oleh Allah SWT untuk mengajak manusia beriman, dialah yang pertama sekali menyambut seruan. Sehingga Rasulullah bila dia turun wahyu di Gua Hira, Rasulullah SAW balik, dia kahwin dengan Khadijah sebenarnya tu dah kahwin dah. Umur 40 tahun Rasulullah SAW turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surah yang pertama sekali turun. Rasulullah balik ke rumahnya dalam keadaan menggigil ketakutan, tak pernah tengok benda macam ni. Dipeluk sampai termengah-mengah Rasulullah SAW. Iqra' kata Jibril, ma ana biqari', aku tak pernah baca. Memang Rasulullah tak pernah belajar baca, dan Allah takdirkan Rasulullah SAW bukan orang yang boleh membaca. Boleh membaca maksudnya tengok boleh baca, tidak. Memang Allah sengaja buat macam tu, supaya tidak ada dakwaan tohmahan daripada musuh-musuh Islam mengatakan Rasulullah ni membawa ajaran ini daripada Yunani, daripada Parsi, daripada mana-mana tempat, sebab dia boleh membaca kita orang dulu. Tidak ada satu pun dakwaan yang boleh menyebutkan demikian, sebab Rasulullah ni orang ummi, tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Sehingga ketika Jibril menyebut Iqra' ma ana biqari', aku tak boleh baca, kata Rasulullah SAW. Sampai dia ulang 3 kali, Iqra' ma ana biqari', Iqra' ma ana biqari', Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas itu Rasulullah SAW baru ikut. Ya Allah dah takdirkan Rasulullah jenius, dia boleh mengikut dan menghafal terus.
Ya, Allah yang mentakdirkan, Allah yang jaga hafalan di dalam dada Rasulullah SAW. Dan Allah bila takdirkan macam tu, maksudnya Rasul tak lupa langsung. Ya, sekali baca tu memang melekat terus. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke rumah Khadijah. Ya, dia ceritakan. Okey, Khadijah layan dengan layan yang sangat baik. Diselimuti. Kali yang kedua lagi pergi ke Gua Hira lagi. Ya, datang lagi. Cuma kali yang kedua ini Jibril AS menunjukkan wajah aslinya yang begitu besar sehingga sayapnya menuhi timur dan barat. Sayap Jibril AS itu wajah asli, betul asli Jibril ni, maksudnya dia ada sayap, banyak sayap, penuh langit tu, maksudnya gelap. Kalau yang pertama dia peluk dalam keadaan seperti manusia. Kalau yang kedua ni Rasulullah ketakutan melihat apa ini dia kata. Sehingga dia balik lagi, berjumpa kepada jumpa isterinya di rumah. Zammiluni selimuti aku. Tapi yang kedua ni Rasulullah kata, dia kata, ya al-muhaddatsir, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka faqbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Itu kata, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Tak boleh selimut dah. Kali pertama tu dia boleh selimut, kali kedua dia tak boleh selimut dah. Inilah masanya untuk menyampaikan perintah Allah SWT. Jadi ini sudah menjadi satu yang berat kepada Rasulullah SAW. Kata, siapa yang agaknya akan menerima dakwah aku ni? Dia cerita di depan Khadijah ni, akulah. Dia terus dia tak kata mungkin ada nantilah orang yang menyahut ni. Dia diam, tak. Dia yang pertama-tama sekali akulah yang pertama kali menyahut seruan ini. Aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu Khadijah yang pertama sekali mulai Islam ni. Lepas itu Abu Bakar, ada orang mengatakan Abu Bakar dulu, tapi tak kiralah. Tapi orang dewasa yang paling lelaki yang ataupun perempuan yang paling awal meluk Islam adalah Khadijah. Lelaki dewasa yang paling awal meluk Islam adalah Abu Bakar. Kanak-kanak itu Ali. Dia macam tu. Jadi pendek cerita, jadi Khadijah ini merupakan orang yang Masya Allah, yang Allah takdirkan, manusia pilihan, walaupun dia seorang janda kaya, bangsawan, tetapi dia merupakan makhluk Allah, manusia yang Allah ciptakan ataupun Allah takdirkan menjadi isteri pertama Rasulullah SAW, yang sangat baik, yang memang menumpahkan segala kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW, menghabiskan segala hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW, sehingga dia tak ada apa-apa lagi. Itu Khadijah ni. Itu yang Rasulullah sebut di hadapan Aisyah ni. Bahkan dialah dan melalui dialah lahir anak-anakku. Kita tengok anak Rasulullah ni ada 7. Ingat kata kita anak Rasulullah ada 7. Kita tengok Abdullah, Qasim, Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah, siapa lagi seorang, Fatimah. 6. Seorang lagi itu daripada Maryah Qibtiyah. Yang daripada Khadijah itu adalah 6 orang. Tengok 2 orang lelaki, 4 orang perempuan. Semuanya daripada Khadijah. Yang seorang lagi itu daripada Maryah Qibtiyah. Itu hamba yang dihadiahkan oleh Muqawqis, raja Mesir pada ketika itu, kepada Rasulullah SAW. Itu hambalah yang dimiliki Rasulullah jadi melahirkan anak juga. Cuma anak lelaki 3 ini meninggal semuanya. Ibrahim, Abdullah, Qasim, semuanya meninggal masa kecil. Itu ada hikmahnya juga. Ada hikmah kenapa dia meninggal masa kecil. Kalau mereka sampai besar ni memang memang orang memang sahabat-sahabat pun rasa takut macam mana nak jadi penerus Rasulullah SAW. Sudah tentulah mungkin anaknya paling layak. Bagi kita tengok kalau raja dia, anak dia pemangku raja dan sebagainya, ataupun raja muda. Tapi ini Masya Allah takdirkan supaya tidak berlaku permasalahan ini. Dan Allah maksudnya berikan zuriat ke Rasulullah SAW, perempuan dan lelaki, tapi lelaki semuanya meninggal ketika kecil. Ibrahim, anaknya Maryah Qibtiyah. Qasim dengan Abdullah ini anak jana Khadijah.
tapi meninggal masa kecil. Yang keempat, yang perempuan yang lain tu membesar, membesar sampai mereka berkahwin, dan melahirkan zuriat. Jadi ini Rasulullah sebut ni, dan daripada nyalah, daripada siapa? Daripada Khadijah lah aku mendapat anak. Yang lain-lain tu Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, apalagi yang lain tak ada anak. Memang Allah takdirkan macam tu. Walaupun Aisyah ni kahwin di antara isteri, satu-satunya isteri yang darah, istilahnya gadis, yang lain tu janda semua, pun tidak melahirkan anak, sebab Allah tidak takdirkan mereka melahirkan anak. Tapi Khadijah yang pertama ini, dialah yang melahirkan anak. Ini yang satu Maryah Qibtiyah itu perempuan hamba lah, hamba yang dihadiahkan oleh Imam Qawqis, melahirkan anak juga. Tetapi yang lain tak ada. Itu Rasulullah berbangga tu, maksudnya daripada rahim Khadijah lah lahir anak-anakku. Itu bila Rasulullah sebut itu, diam. Aisyah pun diam. Dia oh, ini rupanya kehebatan Khadijah. Patutlah dia bila dia sembelih kambing, dia potong-potong bagi kepada kawan-kawan dekat Khadijah. Kita boleh buat macam tu juga, boleh. Tengok ada kawan isteri kita, ataupun kalau lah ditakdirkan, siapa-siapa lah isteri kita kan meninggal, boleh kita bagi hadiah kepada kawan-kawan dia, untuk memberikan ini sebagai satu kebaktian kita, dan kita dapat hadiah. Kita dapat hadiah. Contohnya dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat yang lain, jika baginda menyembelih kambing, maka baginda pasti menghadiahkan di antara kambing itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Khadijah, seberapa yang cukup untuk diberikan. Dalam riwayat yang lain pula disebut, jika Rasulullah SAW menyembelih kambing, maka baginda bersabda, kirimlah yang ini kepada kawan-kawan Khadijah. Itu yang hadis kedua. Dalam riwayat yang lain pula disebut, Halah binti Khuwailid, itu adik-beradik. Saya tak tahu adakah dia adik ataupun kakak Khadijah. Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid itu isteri Rasulullah. Ini Halah ni, ipar kepada Rasulullah SAW, mana adik ataupun kakak tak pasti. Saudara Khadijah meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Lalu baginda terkenang cara izin Khadijah, sehingga baginda merasa senang kenanya. Nostalgia dia. Suara Halah ni macam suara Khadijah, dia kata. Ada kedana macam tu, isteri kita contohnya, kalau isteri saya tu ada kakak dia yang sama suara dengan dia. Yang lain pun kedana, siapa ni? Hampir sama. Dengar. Ini juga berlaku kepada Khadijah ni, kepada adik-beradik Khadijah ni, ketika dia sudah meninggal dunia. Maksudnya satu ketika Halah ni datang jumpa Rasulullah SAW, cakap, terkejut Rasulullah. Dia tak ingat dengan Khadijah. Ni macam suara Khadijah, kata. Masya Allah. Jadi Rasulullah senyum, Rasulullah senang dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Keutamaan Sahabat, bab pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Di sini. Okey, kita tengok pengajaran daripada di sini. Penjelasan keutamaan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan kecintaan Nabi SAW kepadanya. Bagaimana tidak melupakannya walaupun dia sudah meninggal dunia, kerana peranan penting Khadijah dalam perjuangan Rasulullah SAW. Kita tengok Khadijah ini dia adalah satu-satunya isteri yang melahirkan anak untuk baginda SAW. Dia yang pertama sekali, isteri pertama baginda, yang juga menyahut seruan Islam pertama sekali. Dan ketika Rasulullah dan sahabat umat Islam diboikot di Mekah, diboikot. Ada saat mereka ni diboikot. Dia tak boleh bermuamalah, maksudnya tidak boleh berinteraksi. Kafir Quraisy ketika itu, orang kafir di Mekah tak bagi pun umat Islam ni nak beli barang kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy pun tidak jual, mereka pun tidak membeli. Boikot habis. Sesiapa yang telah berkahwin dengan yang sebelah sana tu, dia tak layan dah. Sehingga mereka ni kehabisan makanan, umat Islam ni. Setahun atau berapa, tak ingat dah. Lama juga boikotnya. Boikot begitu lama.
Sehingga Khadijah radhiyallahu anha makan kulit-kulit kayu. Makan kulit kayu, daun-daun mereka makan. Tak ada makanan dah. Berkot habis. Itu kafir Quraisy dahsyat betul. Ujian kepada Rasulullah dan sahabat ni, termasuk Khadijah ketika itu. Dia boikot habis. Jadi begitu juga kita tengok Rasulullah SAW ni, ketika Rasulullah berjuang ni, Khadijah lah menghabiskan hartanya untuk Rasulullah berdakwah. Bagi sampai habis. Khadijah ni kita tahu orang kaya, tetapi dia habiskan semata-mata untuk dakwah Rasulullah SAW ni. Cintaannya ke Rasulullah SAW ni sangat tinggi. Kita tengok bagaimana ini kecintaan Rasulullah kepada Khadijah, sehingga dia layan ketika dia sudah meninggal dunia, dia masih ingat lagi. Bukan hanya ingat, tetapi dia bagi hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Tengok, Nabi SAW menunaikan hak-hak keluarganya dan menjaga orang yang telah meninggal dengan selalu bersilaturahim dengan teman-temannya. Rasulullah pun tengok lagi keluarga Khadijah ni, bagi apa-apa yang diperlu. Kalau dia buat sesuatu ni ataupun menyembelih kambing, dibagi. Kita boleh buat macam tu. Maksudnya menyambungkan lagi silaturahim ni. Bukan musuh dia sudah meninggal, tak ada lagi tak ada hubungan lagi, tak ada. Tak, masih boleh. Kemudian kita tengok hadis yang kedua, hadis untuk malam ini. Kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin, fakana yakhdumuni faqultu lahu la taf'al, faqala inni qad ra'aytu al-ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhum. Muttafaqun alaih. Aku keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dalam satu perjalanan. Jarir selalu melayaniku. Ini kata Anas, Anas bin Malik ni. Lalu aku berkata kepadanya, jangan berbuat demikian. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku melihat kaum Ansar melakukan sesuatu untuk Rasulullah, maka aku bersumpah tidak akan mengawani seorang sahabat Ansar, melainkan aku akan melayaninya dengan baik. Kita tahu Anas bin Malik ini merupakan khadam. Khadam maksudnya yang dia wakafkan oleh ibunya. Anas ini masih kecil lagi. Masih kecil. Kita tahu ibu Anas ni orang miskin. Sahabat-sahabat yang lain ni banyak membantu dengan berikan harta, keluarkan harta. Ibu kepada Anas ini, dia orang miskin. Dia kata nak buat apa ni, aku nak duit pun tak ada. Dia tengok anaknya Anas ni, dia ambil anak-anak Anas ni, kata aku wakafkan Anas ini kepada Rasulullah SAW ni untuk menolong Rasulullah SAW untuk apa-apalah. Tengok dia wakafkan. Jadi khadim ataupun yang berikan khidmat kepada Rasulullah SAW, menolong Rasulullah untuk beli barang, menolong Rasulullah untuk berwuduk, menolong ke mana-mana ni. Sehingga Rasulullah, sehingga apa, di dalam satu hadis dia katakan, Anas ni bawa komen lah, aku tidak benar Rasulullah SAW mengaduh ataupun istilah aduh kata, ataupun apalah Anas ni, dia komplain dah Anas ni, 10 tahun aku berkhidmat Rasulullah SAW, aku tak pernah mendengar Rasulullah ni mengeluh. Walaupun kita tahu ni ada, kalau malah Anas ni masih kecil, kadang Rasulullah suruh beli ni, dia masih kecil, beli barang, keluar pergi kedai. Anas tengok budak-budak sebaya dengan dia main lah. Macam kita juga dulu lah, masa kecil-kecil, ayah atau ibu kata beli ni, beli. Tengok kawan, main dulu sekejap, main gulik, main apa kan. Sehingga orang rumah pun, ibu pun tunggu ni. Ni lama gila tu. Rupa-rupanya anak dia main dulu, sebelum beli. Ataupun tak sampai ke rumah barang ni, dia suruh beli. Sehingga, saya nampak-nampak kawan tu. Ni nyetuk mantap. Rupa-rupanya dia main. Rasulullah pun keluar tengok. Setelah tengok Anas main, padahal dia suruh beli tadi. Terkejut Anas. Rasulullah senyum je. Tak ada dia, sini, cubit telinga. Apa aku suruh beli, kau buat sini, tak ada pun. Rasulullah senyum. Senyum Rasulullah. Lepas tu dia pergi beli. Rasulullah senyum dia. Tak ada dia kata, apa ni Anas,
Aku suruh beli, engkau buat ini, kau main Tak ada. Rasulullah ni masya-Allah itulah manusia terpilih, akhlak yang sangat baik. Jadi kita tahu ni di antara sunnah Rasulullah SAW perlu kita hidupkan adalah memuliakan ahli bait Rasulullah SAW. Ahli bait maksudnya ahli keluarga Rasulullah SAW dan orang-orang yang cintai Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini kita tengok dalam ini dikatakan Jarir bin Abdullah ni. Hadis ni daripada Anas sebenarnya. Cerita Anas ni. Anas berkata, dia kata, aku keluar bersama Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam satu perjalanan. Jarir selalu melayani aku. Banyak melayani kepada Anas ni. Sehingga sebenarnya Jarir ni lebih tua daripada Anas. Lebih tua lagi. Lalu dia berkata, janganlah engkau buat demikian. Segan dia. Layanan dia banyak sangat. Layan tu, layan. Padahal dia budak. Dia masih kecil. Maksudnya kecil daripada umur Jarir lah. Bukanlah budak lagi, maksudnya kecil umur dia. Janganlah engkau buat demikian. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku melihat kaum Ansar melakukan sesuatu untuk Rasulullah. Jadi kata aku melihat kaum Ansar dia buat sesuatu kepada Rasulullah SAW. Mereka tolong Rasulullah SAW. Maka aku bersumpah tidak akan berkawan dengan sahabat Ansar, melainkan tidak kawan, maksudnya dia akan berkawan dengan Ansar ni dengan penuh layanan. Itu maksudnya, ini yang dimaksudkan memuliakan orang yang memuliakan Rasulullah SAW merupakan walaupun usianya lebih muda daripadanya. Itu Anas. Siapa yang dicintai Rasulullah tu dia tengok Rasulullah muliakan dia, maka sahabat-sahabat pun muliakan orang tersebut. Tengok ni contohnya Abu Bakar dimuliakan Rasulullah, maka sahabat pun muliakan Abu Bakar, Umar, semua begitu. Masya-Allah. Keutamaan dan ketawaduan sahabat Jarir bin Abdullah, walaupun dia ni senior, umurnya lebih tua, tetapi dia melihat Rasulullah SAW ni mencintai Anas, maka dia pun mencintai Anas. Dilayan sebab baiknya Anas ni. Kesetiaan sahabat Rasulullah SAW kepada sahabat lain, terutama mereka yang melayani Rasulullah SAW, sangat setia mereka ni. Mereka mencintai sahabat-sahabat yang memang dicintai Rasulullah. Dan Rasulullah ni mencintai semua sahabat. Dia tahu, cuma mereka tahu ni ini sahabat-sahabatnya senior ni, memang Rasulullah sangat mencintai mereka. Dan sahabat-sahabat mereka pun melayan sahabat-sahabatnya senior dengan sangat baik. Ini maksudnya, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, dah tinggal sedikit lagi masa. Jadi sebenarnya walaupun ada di antara ahli keluarga, kalau ikut hadis yang pertama sebelum ini, kita tengok bagaimana Rasulullah menganjurkan kita ni, maksudnya di antara amal yang paling baik, kesimpulan daripada hadis semuanya lah, yang kita boleh buat ketika ayah kita meninggal, ketika ibu kita meninggal, iaitu menghubungkan silaturahim ayah kita dengan sahabat dia. Bagaimana kita menghubungkan silaturahim tersebut? Dengan mengunjungi mereka, dengan melayan mereka dengan sebaiknya, bagi hadiah. Dan kita tengok Rasulullah buat macam tu. Rasulullah buat macam tu. Bukan hanya bersama sembang. Kalau paling kurang bersama sembang lah, buat baik. Menghibur mereka. Dan sudah tentu menghibur mereka. Kalau sahabat ni, mereka bagi makanan. Kalau Abdullah bin Umar ni, dia bagi sorban dia. Dia bagi dia punya kenderaan, iaitu keledai dia. Bukannya main, bukan mudah tak. Kita tengok keledai, ada apa keledai? Zaman dulu keledai itu macam kereta, zaman sekarang ni macam kereta. Jadi itu di antara layanan sahabat Nabi ni kepada anak kepada kawan ayahnya. Kita tengok sahabat-sahabat buat macam tu. Kalau kita tengok ayah kita maksudnya, kita tengok ayah kita dia ada kawan-kawan tu, kenalilah mereka. Kita jarang berhubung dengan mereka semenjak ayah kita meninggal. Contohnya mengurat langkah, mulakan langkah, berkenalan, jumpa dengan kawan ayah kita, salam dengan dia, bercakap-cakap, bersembang-sembang. Lama tak jumpa Pak Cip, semenjak ayah saya meninggal, asalnya sunyi. Kalau dulu selalu Pak Cip datang ke rumah, yalah, dia pun rasa sedih. Aku sebenarnya datang ke rumah, kamu tu rasa sedih. Bila pergi ke rumah kamu tu, tak ingat ayah kamu.
Dia baik sangat dengan saya. Itu Jadi bila kita datang dia nostalgia, dia seronok. Itu pun kita dapat pahala tu. Dapat pahala tu. Apalagi kalau kita ambil barang-barang ataupun hadiah untuk dia, makanankah, buah-buahan kah, apa-apalah. Bagi ke dia, dia seronok. Mereka dia rasa kesenangan itu adalah satu pahala tu. Apalagi itu kawan rapat dengan ayah kita. Jadi kalau kita tak tahu, kita tanya kepada ibu kita, siapa kawan ayah? Tanyalah. Oh, kawan ayah kamu itu pakcik itu. Itu pakcik Rahman tu. Itu pakcik Zaidi tu. Tu. Jadi bolehlah berkenalan. Oh, ini anak saya ni anak ni Haji ni contohnya. Oh, anak si masya-Allah dia peluk. Masya-Allah. Kita kadang-kadang kita tak tahu itu rupanya kawan ayah kita, kawan rapat dia. Bila kita dah dikenalkan kita, oh seronok. Itulah amal soleh juga, bukan hanya kita sedekah, kita baca selawat, kita baca zikir saja. Amal soleh ini juga amal soleh. Abarul birrim. Abarul birrim. Itu melakukan kebaikan, dalam arti kata buat kebaktian kepada ibu bapa kita, di antaranya adalah itu menghubung silaturahim. Buat kebaikan kepada kawan ayah kita. Itu Jadi itu di antara kebaikan yang mungkin terlepas pandang oleh kebanyakan umat Islam. Sebab orang tak baca hadis, orang tak tahu. Bila ayah dia meninggal lah, tak ada lagi dah. Oh, itu kan ayah tahu saya. Tahu, sekadar tahulah, tetapi tidak ada buat apa-apa kebaikan. Sebagaimana sahabat yang buat kebaikan kepada ahli keluarga, kepada kawan ayahnya. Itu kita boleh buat. Kita boleh buat, insya-Allah. Kalau kita tak mampu ini pun mungkin WhatsApp dan dia tanya. Oh, saya ni perkenalkan diri saya. Ini saya ni anak si Haji si fulan bin fulan. Oh, kata kita mula berhubung dalam WhatsApp kita ke. Ada masa tak pakcik saya nak jumpa. Ada hajat ke? Tak, sekadar nak jumpa. Itu tak ada masalah jumpa ataupun ajak dia ke rumah. Ataupun ajak dia minum dekat kedai kopi ke. Makan mi ke. Apa-apalah seronok bersama-sama bang macam tu. Itu dapat pahala. Itu mendapat pahala. Masya-Allah. Jadi itu di antara yang kita pelajari daripada hadis-hadis yang telah kita baca. Termasuklah bukan hanya ibu bapa kita, mak kita juga termasuklah isteri. Suami bagi isteri lah. Kalau suami isterinya, kalau isteri suaminya. Maksudnya kawan-kawan tu maksudnya mungkin dia letaklah kita berhubung macam berhubungan kawan, tetapi maksudnya sekadar menghormati dia sebagai kawan kepada isteri ataupun kawan kepada suami. Dia bagi hadiah, memberikan kemuliaan atau memuliakan mereka. Itu maksudnya dalam arti kata hadis yang telah kita sama-sama telah kata tadi. Kemudian kita masuk dalam hadis ada masa tak? 46 hadis ala kulal tak sempat rasanya. Ala kulal maksudnya inilah kesempatan kita untuk mengukuhkan azam kita sempena 2023 ini dengan memantapkan kita punya ilmu kita, memantapkan azam kita untuk beribadah kepada Allah SWT, mengikhlaskan ibadah yang telah kita lakukan selama ini, beristighfar kepada Allah, banyakkan bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi rasanya itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada apa yang telah kita sama-sama kita laah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.